Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi kita sambung kembali pelajaran kita dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jilid yang kedua. Jilid yang kedua iaitulah bab yang pertama. Adapun muqaddimah dan skapu sirihnya telah kita ambil dalam sirih yang pertama dulu. Walaupun kita tak makan sirih, tapi kapunya diambil sekali. Kemudian dalam pendahuluan kita telah bincang tentang Islam dan hukum-hukumnya. Sambungan kali ini dalam bab 1 yang naskah Jawi muka surat 17. Kebersihan dan kesucian dalam Islam. At-taharatu wan nazafatu fil Islam kalau bahasa Arab. Disebut bersih dan suci. Ada dua perbezaan di situ. Bersih satu, suci satu. Kalau dalam kitab Arab dia sebut at-taharah wan nazafah. Nazafah tu suci, bersih. Tapi taharah tu lebih dalam. Karena taharah ini mengandungi dua perkara. Nazafah mana benda yang suci. Macam kita kata kain ini sudah dibasuh. Nazafah, nazif, suci. Tapi adakah dia taharah? Belum tentu. Mungkin bahan yang dibuat daripada benda yang najis, maka dia tak jadi taharah. Dia tidak tahur, tapi dia nazif. Itu perbezaan. Mana suci dan kesucian. Kesucian itu makna taharah. Kesucian ini dalam Islam terbagi kepada dua. Satu suci yang zahir, satu lagi suci yang batin. Dalam perbincangan nanti kita akan masuk. Islam sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing tiap-tiap seorang muslim dan muslimah supaya sentiasa berkeadaan bersih, suci, bukan sahaja tubuh badan dan pakaiannya, tetapi juga jiwanya dan budi pekerti. Ini dipanggil taharatul zahir wal batin. Yang zahirnya kita nak suci, nak bersih, yang batin perlu dibersihkan lebih daripada yang suci lagi. Soal kebersihan dan kesucian ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim seperti ayat yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa membersih dan mensucikan diri zahir dan batin. Ayat ini dalam surah Al-Furqan. Cuba tengoklah dia di belakang tu dia panggil nota hujung. Itu tidak nota kaki. Jadi Al-Furqan ayat yang kedua daripada ayat 222 daripada surah Al-Baqarah. Tengok muka surat 24 tu yang Jawi. Di situ tanda ayat dia. Bukan belakang sekali, belakang bab saja. Selepas bab 23 muka surat 23 lai adalah nota hujung dia situ. Dan firman-Nya lagi, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dan Tuhanmu maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Dia tulis nombor 2 iaitu ayat 3, 4 dan 5 daripada surah Al-Muddathir. Dalam hadis pula dijelaskan seperti berikut. Hadis yang ke-10 dalam kitab ini. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Maksudnya bersuci, membersihkan diri zahir dan batin adalah setengah daripada iman.
Bersih zahir dan batin itu setengah daripada iman. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Suci, tuhur, syatrul iman. Setengah. Mana setengah lagi? Orang akan tanya, kalau ada setengah, mana setengah lagi? Setengah lagi itu salat lah. Bila kita nak salat, syarat dia kena tahur, kena ada taharah. Jadi bila kita dah bertaharah, bermakna setengah daripada amalan salat dah ada. Tinggal lagi setengah yang lain untuk melaksanakan salat. Hadis ini menyatakan bahawa kebersihan dan kesucian itu adalah menjadi sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sifatnya bersih. Cuma orang yang duduk pertikai hari ini, kenapa negara umat Islam tak bersih? Bahkan di masjid pun tandah-tandah tak bersih. Itu bukan agama, itu orang yang tak bersih. Perangai orang, itu jadi masalah kita. Macam kita juga, orang ni pergi rumah orang ni bersih, rumah orang ni tak bersih. Sebab apa? Perangai dia tu dah jadi macam tu. Semasa mereka beribadat, mereka dikehendaki berkeadaan bersih, suci, meliputi tubuh badan, pakaian dan tempat salat. Dan serentak dengan itu mereka dituntut membersihkan batinnya daripada segala perkara yang keji dan dilarang. Jadi kenapa hikmah dipanggil hikmah? Tandalah hikmahnya kenapa Allah suruh kita bertaharah dulu sebelum salat. Kalau salat terus tak boleh, tak boleh, kecuali faqidut tahurain, orang yang tak ada air, tak ada debu ya, yang boleh salat tanpa taharah. Dibenarkan ketika darurat itu. Jadi di sini para ulama mengatakan tujuannya, kalau kamu bersih yang zahirnya sebelum salat, maka yang batin dalam salat itu perlu dibersih, iaitulah khusyuknya dan perkara-perkara yang berkait dengan dia. Itu isyarat. Sama juga dengan manusia. Kenapa manusia ni kena berpakaian? Pakaian yang kena bersih, kemas, comel, lawa. Sebab kalau kamu zahirnya bersih, kenapa hatinya tidak bersih? Ini semua ada kaitan dari sudut hikmah. Hikmah at-taharah ni cukup panjang, yang sama-sama kita kena belajar, kita kena gali, korek, cari, barulah kita dapat terasa ada sesuatu bila Allah Ta'ala syariatkan amalan-amalan ini. Oleh kerana tiap-tiap seorang Islam diwajibkan mengerjakan sembahyang yang 5 kali sehari semalam, maka dapatlah dipaham bahawa salah satu hikmahnya atau tujuannya atau rahsianya ialah untuk mengekalkan sifat yang mulia ini, sifat kebersihan dan kesucian zahir dan batin menjadi amalan hidupnya. Ini kena tanda. Ini dipanggil rahsia ibadat. Kenapa 5 kali satu hari? 5 kali ni kita dah bincang dah dalam Minyatul Musalli dulu. Asasnya bukan 5 kali, tapi 50 kali, sebagaimana awal-awal disyariatkan salat. Malam Mi'raj kan, Nabi kita terima salat berapa kali? 50. Kemudian barulah dikurang-kurang sampai jadi 5. Walaupun dikurang jadi 5, tapi konsepnya mesti 50. Bermakna setiap 28 minit ada satu salat. Orang bila salat, dia tak akan buat mungkar. Ada orang buat nakal dalam salat? Tak ada. Budak-budak je nakalnya, duduk main sepak kawan tu kan, tengah salat. Tapi orang yang waras, orang yang betul-betul, maka dia tidak buat perkara yang tersebut. Dan dalam hadis pula dijelaskan seperti berikut. Jelasnya kebersihan dan kesucian yang dimaksudkan oleh syarak ialah wajib hukumnya dengan dalil Al-Quran dan hadis yang tersebut di atas tadi, dan juga hadis-hadis yang akan disebutkan pada bahagiannya masing-masing. Kebersihan dan kesucian atau at-tahar itu terbagi kepada dua, zahir dan batin. Apa dia kebersihan zahir? Kebersihan zahir iaitulah kebersihan dan kesucian yang zahir ialah kebersihan daripada hadas. Apa dia hadas? Hadas kecil dan hadas besar, dan kebersihan daripada benda-benda yang najis. Yang hadas tu orang tak nampak kita ada hadas, tak ada hadas. Nampak? Dia ni muka tak ada air semaya ni. Boleh kenal? Tak boleh. Kita sendiri pun kita tak tahu aku ada wuduk tak lagi. Kita pun tak tahu dah. Kadang-kadang mari keraguan, terpaksa kena tajdid balik wuduk, kena ambil semula sebab syak, ragu. Ini menunjukkan bahawa perkara yang tersebut perlu kita kena teliti. Hadas iaitulah najis yang tak nampak.
Duduk pada dikira perkara yang maknawi. Perkara yang maknawi mana benda bukan hissi, tak nampak. Tapi kalau ada benda najis dekat kita nampak ni. Orang ada hadas, tak nampak. Siapa dia boleh nampak? Kalau nampak senanglah. Aku ada wuduk, tak ada wuduk. Ambil cermin tengok, muka lagu ni tak ada wuduk. Ataupun tak sempat mandi, hadas besar kan. Orang mari rumah. Tak boleh salah lagi, nampak. Tak mandi lagi awak tu. Mana ada orang tahu. Pembersih benda-benda yang najis ialah air yang suci lagi menyucikan. Ini alat kebersihan tu ada dua. Satu dia panggil alat bersuci, ini ada dua. Satu air dan satu lagi tanah. Maka air inilah pembersih yang suci lagi menyucikan, dan juga batu dan samak. Batu tu bila kita boleh guna dia? Waktu tidak ada air, ataupun waktu tak nak guna air, dia panggil istinja dengan batu. Tapi belajar saja istinja dengan batu ni. Setakat kita hidup ni berapa kali dah istinja dengan batu? Betul-betul realiti berapa kali? Tak pernah. Itulah cerita dia. Anak waktu pergi melawat negara China dulu, memang negara China dia tak ada air dalam tandas. Rumah orang Islam tak ada air. Habis istinja dengan tisu dengan kertas. Kita yang begini ustaz-ustaz dah belaka. Tapi terpaksa kena bawa botol air mineral ni dalam poket 2-3 seorang. Dia kata buat apa lagi kita belajar istinja selama ni? Dia kata belajar teori tak pernah buat. Sukar bagi dia. Tanya tuan rumah kenapa? Biasa orang sini istinja. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kena belajar juga istinja ni. Kita masalahnya tidak, kita ni suka perli orang. Buat-buat tu tak basuh. Jadi orang tak basuh tu jadi mainan, jadi perli kita. Jadi bila sampai peringkat kita tak boleh basuh kerana tak ada air, kita nak perli siapa? Perli kita sendirilah, tak pandai nak guna. Sedangkan kelonggaran itu diberi, dia memang diizinkan oleh syarak, dan kita pun belajar daripada budak lagi istinja dengan batu. Kau tak belajar? Jadi lepas ni kena buat sekali. Dia kata aku nak amalkan apa yang aku belajar. Dan samak, samak kena ingat tanda situ. Samak ni untuk kulit saja. Kita ni bertukar kadang-kadang. Bahkan orang yang mengaji agama pun bertukar juga. Dia kata ustaz, orang ni kena jilat ke anjing, kena samak 7 kali. Mana ada samak jilat anjing? Kena basuh 7 kali, sekalinya dengan tanah. Basuh lain, basuh dengan air. Samak ni dengan alat dia. Mari dia punya alat-alat, ambil daripada pokok, ambil daripada daun, ambil dia macam-macam. Zaman kita hari ni pula dengan bahan-bahan kimia untuk samak ni, untuk samak kulit. Yang kena anjing tadi bukan samak, itu dia panggil basuh 7 kali. Tapi dah jadi satu benda yang masyhur dah tak? Kena samak, anjing kena samak. Salah dia punya istilah. Samak ni untuk kulit. Basuh yang lain tu. Itu dia panggil alat. Manakala pembersih hadas pula ialah wuduk, mandi dan tayamum. Ikut kategori. Wuduk, hadas kecil. Mandi, hadas besar. Tayamum, tengok dua-dua kategori boleh berlaku. Hadas kecil pun lepas, hadas besar pun boleh kalau sekiranya tidak ada air atau tak boleh menggunakan air. Bagi menyempurnakan kebersihan yang zahir, diberi panduan juga untuk menjaga kebersihan anggota tubuh badan yang tertentu secara khusus. Di antaranya ialah kebersihan mulut. Mulut ni kena bersih. Ini ditegaskan dalam hadis yang berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Artinya bersugi, bersiwak, membersihkan mulut dan juga suatu perkara yang diredai oleh Allah. Diredai oleh Allah. Tulis hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari tulis. Tapi dalam kitab kita ni tulis hadis riwayat Imam Syafi'i. Syafi'i ada satu kitab dia, nama dia Musnad Asy-Syafi'i. Ataupun diriwayat melalui sanad Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Tapi yang masyhur dalam kitab hadis ni dalam Bukhari. Karena itulah saya minta pegawai-pegawai di bahagian penerbitan ini semak balik kitab ni dan tambah. Yang dalam Bukhari itu tak boleh Bukhari lah. Ini hadis tentang siwak. Dan ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal,
laula an asyqa 'alal mu'minin, wa fi hadis Zuhair laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Artinya, kalaulah tidak aku akan memberati, menyusahkan orang-orang yang beriman, menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali mereka mengerjakan salat. Hadis ini dalam riwayat Muslim. Jadi panjang cerita dia. Siwak ni iaitulah salah satu daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sentiasa bersiwak, sentiasa bersugi. Jadi nak sugi dengan apa? Timbul soalan. Nak dengan kayu. Kalau dengan berus tak jadi. Jadi dengan berus pun tak ada masalah. Bukan syarat nak siwak tu mesti dengan kayu. Tapi kayu tu lebih senang. Tak payah bawa ubat gigi, tak payah bawa tu dah. Letak dalam poket pun boleh, letak dalam beg pun boleh. Mudah. Temu kita yang menyusahkan, tak nak bawa kayu siwak. Kalau bawa kayu siwak pula, orang tengok lain macam pula. Dia ni bila pula jadi dakwah ni pula. Allahu akbar. Payah kita nak beramal dengan sunnah ni. Siwak tu senang. Nabi kata setiap kali nak solat siwak. Bila nak baca Quran siwak. Nak masuk rumah kita siwak. Lama sangat duduk diam-diam siwak. Kerana dia tak nak bau mulut tu, tak nak. Nah, ini masalah dah. Lebih-lebih lagi kita nak bercakap dengan orang. Bila nak baca Quran, nak baca kalam Rabbil Alamin, takkan dengan mulut yang busuk. Jadi semua ni ada adab peraturan kebersihan dalam Islam, sangat tinggi dia punya darjat, sangat tinggi dia punya nilai. Bukan saja setakat membersihkan mulut, bahkan beberapa anggota tubuh badan yang tertentu dituntut oleh syarak membersihkannya, seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minal fitrah al-khitan wal-ihdad wa taqlimul azafir wa natful ibit wa qassus syarib. Hadis ini dalam Muslim. Artinya 5 perkara daripada fitrah. Apa dia fitrah? Bukan berah fitrah ni. Berah fitrah tu panjang cerita lain pula tu. 5 perkara daripada fitrah, yakni daripada peraturan kebersihan. Tuntutan kebersihan ni 5 perkara yang dituntut oleh agama. Yang pertama iaitulah berkhitan. Berkhitan ni menjadi satu perbincangan di kalangan ulama. Ada disebut hukumnya di belakang nanti. Yang kedua mencukur bulu ari-ari. Yang ketiga memotong kuku. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Yang kelima menggunting misai. Hadis ini dalam Muslim, mana hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lagi. Tengok riwayat yang seterusnya. Dalam hadis yang berikut diterangkan beberapa perkara lagi selain daripada yang disebutkan pada hadis yang lalu, iaitulah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah. Yang tadi khamsun, ini ashrun. Qassus syarib, i'fa'ul lihyah, was-siwak, wastinsyaqul ma', wa qassul azafir, wa ghaslul barajim, wa natful ibt, wa halqul 'anah, wa intiqasul ma'. Qala Mus'ab wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah. Hadis ini juga dalam riwayat Imam Muslim. Artinya 10 perkara daripada peraturan kebersihan, daripada fitrah yang dituntut oleh agama, iaitu menggunting misal. Cuba kumpul biar jadi. Sambung ini jadi berapa? Menggunting misal, jadi misal tu kena gunting. Jangan duk biar serabut gitu. Tambah-tambah waktu makan pulut durian. Kalau misal panjang, Allahu akbar, masalah penuh. Banjir kat situ. Membiarkan janggut. Jadi janggut jangan duduk cukur. Nabi tak suruh. Tumbuh panjang serta mengemaskannya. Tengok pun ada. Yang laki-laki yang muslimi kita ni kena pakai ada janggut belakang. Baru beza dengan muslimah. Tak? Kalau tidak tak ada beza. Muslimi ke muslimah awak ni tak ada janggut. Janggut ni dia panggil simatur rajul. Janggut ini menunjukkan orang tu lelaki. Kalau rasa dia nak tunjuk hebat laki-laki, janggut kena ada.
Dia kata serabut, mana boleh, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, janggut sunnah. Kita alhamdulillah di dalam negara yang mengamalkan agama Islam rasmi ini tak ada jangan salah. Kawan-kawan kita yang duduk dalam negara-negara yang memang janggut dilarang, subhanallah, takut sampai di airport di Jeddah tu, oh habis dah puak dia, cukup habis. Pelajar-pelajar kita, kau orang mari haji, kenapa? Dia kata saya balik ni kalau ada janggut di airport lagi kena tangkap. Kita yang duduk dalam negara yang tak ada undang-undang nak tangkap kita ni tak nak buat pula. Itu jadi kesian pada orang yang dihalang. Cuma dalam beberapa agensi mungkin dilarang janggut ini, itu hasil daripada peninggalan penjajah dulu lagi buat peraturan tersebut. Mari zaman kita pun masih lagi dijajah dengan undang-undang penjajah itu. Sepatutnya dibiarkanlah. Kenapa tak benar? Cuma jangan panjang sangatlah kita takut. Jadi biar ada janggut ni tak benar langsung, jadi masalah juga. Bersugi, membersihkan gigi, menyedut air, jadi membersihkan hidung, istinsyak dipanggil, masuk air dalam hidung, memotong kuku, membasuh buku-buku jari. Apa dia buku jari? Ni, dia panggil tempat lipatan. Barajim ni tempat lipat ni. Kadang-kadang lipat ni kan dia ada daki kalau kita tak basuh. Jadi kena basuh. Mencabut bulu ketiak. Asalnya bulu ketiak kena cabut. Pasal dia tahu dia lambat tumbuh. Orang hari ni mana nak cabut bulu ketiak, cukur belaka dah. Mencukur bulu hari-hari. Tengok Nabi bezakan. Kalau suruh cabut hal bawah tu bertempik kita. Nabi SAW peka dengan suasana ni. Dia bagi tahu yang sesuai dengan dia. Jadi yang ketiak boleh cabut, yang lain cukur tak apa. Dan beristinja, kata Mus'ab, salah seorang rawi hadis ini, dan aku lupa akan perkara yang ke-10. Aku fikir perkara itu tidak lain daripada berkomo-komo. Jadi semua ni fitrah lah. Berkomo, masuk air dalam hidung, itu sunan fitrah yang menjadi tuntutan dalam syariat ini supaya kita bersih. Perkara-perkara yang tersebut ada yang wajib hukumnya dan ada yang sunat. Yang wajib apa dia? Ialah beristinja. Istinja wajib. Bila kita buang air, maka wajib kita istinja. Dan yang lain daripada itu adalah sunat belaka, kecuali perkara khitan. Masalah khitan yang khilaf. Menurut mazhab Syafi'i, berkhitan adalah wajib bagi orang laki-laki yang telah dewasa. Huraian lanjut mengenai masalah ini ada dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh. Cerdik. Pengarang kitab ni cerdik. Dia kata, aku bukan nak bincang bab ni, mu nak bincang bab khitan, aku buka kitab fiqh. Mari saya tolong buka kepada para jemaah. Hukum khitan, tulislah situ. Hukum khitan ini wajib, yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan wajib. Dalilnya Nabi Ibrahim berkhitan, dan dalam hadis-hadis yang lain pula Nabi kita dalam Tamim bin Kulib an jaddihi annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang jumpa Nabi, dia kata aku telah Islam. Nabi kata alqi anka sya'ral kufr, buang daripada bulu-bulu kekafiran yang bekas-bekas kafir itu, ihlik waqtatin, berkhitan. Cuma khilaf ulama di sini, iaitulah sanad yang menyuruh khitan nak jadi wajib itu dhaif. Tapi hadis fitrah ni sahih. Yang wajib itu dhaif. Maka mari pula dalam mazhab lain kata khitan itu sunnah. Sunat, tidak wajib. Mazhab Hanafi, Maliki dan sebahagian daripada ulama Syafi'iyah. Tak apalah, itu perbincangan para ulama. Yang pentingnya dia ni semua sunnah, kita kena buat. Cuma di Malaysia ini ada masalah kerana payah kita nak khitan anak kita masa kecil. Payah. Satu perjuangan. Mungkin di bandar besar banyak doktor-doktor yang telah buat khitan. Sepatutnya khitan anak ini hari yang ke-7. Beranak yang ke-7 khitan selalu. Ataupun dalam 40. Waktu tu budak ni tak rasa apa pun. Lepas khitan sekejap, tidur budak. Isap susu, tak apa. Alhamdulillah pengalaman saya, 4 orang anak saya yang lahir di Madinah, semuanya khitan waktu kecil. Saya dah cerita dulu kan, waktu anak kena halau daripada dewan solat utama masjid, waktu nak solat Jumaat, sebab saya bawa anak saya dalam. Dia kata kena keluar. Jadi saya nak tanya, sebab apa kena keluar? Kalau kata budak ni tak sunat, kata kita buka seluar hari ni baru kena tu imam ni. Dia di Arab semua khitan kecil. Dia tengok budak besar, dia kata rajul dah laki-laki dah baru nak khitan. Jadi susah kan kita, cuti sekolah ni sibuk dengan khitan dah. Kita khitan kecil-kecil lagi anak senang. Jadi di bandar-bandar yang ada ni kena khitan, itu di antara
perkara yang dapat patut diambil perhatian lah oleh ibu-ibu, nenek-nenek dan pihak pemerintah pun, kalau boleh ambil perhatian, sediakan untuk isu khitan ini pada waktu dalam 40 hari itu budak tu khitan. Adapun masalah khitan wanita ini pun panjang. Jadi mazhab yang kata sunat bagi laki-laki tadi, sunat juga bagi orang perempuan. Yang kata wajib bagi laki-laki tadi pun, dia kata wajib juga bagi orang perempuan. Itu mazhab Syafi'i dengan Hambali. Ada lagi sebahagian ulama membezakan laki-laki dengan perempuan. Yang pentingnya itulah yang dibahaskan. Jelasnya kebersihan dan kesucian dalam segala bentuknya adalah dituntut oleh syarak. Ini disimpulkan dalam hadis yang bermaksud kebersihan itu daripada iman. Cuma bila sebut tentang sunan fitrah ni, panjanglah kalau kita nak bahas panjang. Tu yang dalam rakaman saya, kalau tuan-tuan tengok sampai jadi 66 siri tu, mana kita bahas setiap tempat. Cuma untuk tadi potong kuku tadi, fitrah tadi, qasul azafir, potong kuku, banyak saya tengok orang duk sebarkan peraturan potong kuku ikut hari kan. Memang ada hadis daripada Abu Hurairah, siapa dia potong kuku hari Sabtu, keluar ubat, keluar penyakit, masuk ubat. Jangan tulis, dengar je. Siapa dia potong hari Ahad, keluar fakir, masuk kaya. Hari Senin, hari Selasa, semua ada belaka. Kata ulama, haza hadisun maudhu', ini hadis palsu. Patutnya jangan tak bagi tulis tu. Tulis juga untuk diberitahu palsu. Jangan percaya. Apa-apa hari yang kita nak buat. Bila panjang buat. Itu dia panggil hadis palsu, tentang menentukan waktu-waktu tertentu untuk kita potong kuku. Tidak ada yang tu. Cuma dari segi kaifiatnya macam mana. Jadi ulama berbeza pandangan. Ada kata dia mula dengan khinsir, bensir, wusta. Khinsir ni mana ni? Kuku yang kecil ni, yumna, kemudian yang wusta, kemudian ibham, kemudian bensir. Jadi itu semua katanya lam yasbut, tidak sabitlah daripada syarak tentang cara-cara nak buat. Jadi ada keluasan lah di sini. Was-sahih la yasbut anin nabi syai'un fi zalik. Ulama hadis mengatakan yang sahihnya tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam peraturan khas. Ya Nabi kita sebut apa ni? Ya Nabi kita sebutnya potong kuku. Itulah jangan tak potong. Cuma dari hadis umum ada kana yu'jibuhu tayamun. Nabi kita ni suka mula yang kanan dulu. Jadi kalau kita nak potong, ambil kanan dulu ikut sunnah. Nabi kita suka ambil kanan, itu cantik. Tapi dari sudut hadis-hadis yang disebut tadi, itu tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kaifiat potong yang ini dulu, yang tengah dulu, adalah disebut oleh para ulama, tapi tidak ada dalil khas tentang perkara tersebut. Baiklah. Tiap-tiap seorang dituntut bukan sahaja berkeadaan suci bersih, meliputi tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga dikehendaki sentiasa kelihatan berkeadaan indah, berseri. Tak kiralah kita pakai apa pun. Kalau pakai jubah, biar bersih cara pakai jubah, biar cantik kan. Ni ada setengah orang pakai jubah ni serebeh, nampak. Kalau pakai jubah kat Rusing lalu kita tak. Kena smart. Saya tak katalah macam jubah saya ni kan, tapi biar comel lah nak pakai. Orang panggil biar ada itu. Nak penampilan ini menunjukkan orang panggil perwatakan yang baik. Ada setengah orang dia biar malah gosok baju. Dia kata kenapa tak gosok baju? Zuhud lah. Zuhud bukan duduk di gosok baju tu, duduk di hati kita, tak nak bergantung dengan dunia. Itu makna zuhud. Jangan duduk penuh kat istilah syarak ni. Kadang-kadang kita ni suka sangat reka cerita, lepas tu nak menyelamatkan keadaan, dia pun cerita macam tadi. Sesuai dengan ajaran Islam yang diterangkan dalam hadis yang berikut, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya sungguhnya Allah bersifat dengan segala sifat-sifat yang indah, dan kerana itu ia redha akan keindahan dalam segala bentuknya. Allah Ta'ala suka kepada benda-benda yang cantik, benda-benda yang kebersihan, maka
kita pun kenalah yuhibbul jamal. Apakah maksud di sini hadis ini, apa dia maksudnya? Arti jamal di sini apa dia? Daripada Abdullah bin Mas'ud ni panjang hadis ni. Tulis sikit dia punya cerita kronologi hadis. Satu hari Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu zarratin min kibrin. Nabi mengatakan tidak masuk syurga orang-orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada sifat takbur, sifat sombong. Nabi kata tak masuk syurga orang ni. Jadi sahabat-sahabat susah hati. Dia terus bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Rasulullah, seorang ni suka baju dia cantik, kasut dia comel, adakah orang ni dilarang? Maka timbullah hadis ini. Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan segala sifat yang cantik, yang indah, maka Allah Taala suka kepada keindahan. Barulah Nabi kita jawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong, takabur itu iaitulah menolak kebenaran dan tidak mengambil kira hak orang lain. Ini dipanggil barulah jadi sombong. Jadi kalau kita pakai pakaian yang cantik, tak ada masalah, tapi jangan bersifat sombong. Ini menolak kebenaran. Orang kata ini lah, itu yang baru jadi kibir, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata syarah kepada hadis ini, hadis innallaha jamil yuhibbul jamal yatanawalu jamal al-thiyab al-mas'un an-nawsu, mengandungi cantik pakaian dia, sebagaimana hadis ini ditanya oleh sahabat, kita disuka pakaian cantik, suka selipar comel, adakah masuk? Nabi kata la, itu tidak termasuk dalam larangan. Dalam hadis yang lain, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala itu tayyib, maka dia tak terima kecuali yang baik-baik. Dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu an yara ataupun an yura atharu ni'mati ala abdih. Innallaha yuhibbu an yura. Allah Taala suka nak tengok kesan nikmat atas orang itu. Jadi kalau kita ada duit, boleh beli baju cantik, boleh beli kopiah cantik, boleh beli kain tudung yang cantik, yang patuh syariah lah, boleh, tak ada masalah. Ada duit nak beli kereta besar, belilah. Tapi jangan batarul haq, mentaka kereta besar kita pergi parking depan rumah orang, itu tak boleh. Oh, ni kereta kancil kecil ni, perak kita parking belakang dia sebab kita punya kereta hebat lah, itu batarul haq, itu menafikan hak orang lain, tak boleh. Jadi yang kita nak sebut di sini iaitulah hak tu kena jaga, tunjukkan kesan nikmat itu ada. Kata ulama, menunjuk kesan nikmat yang ada pada kita ni dua kategori. Yang pertama sekali, kita beli mengikut standard kita, bukan sombong. Dah kita ada duit, beli baju yang baik, tak ada masalah. Yang kedua, tunjukkan kesan nikmat kepada orang, iaitulah dengan cara beri sedekah kepada dia. Aku ada duit banyak, ini sedekah, tak ada apa-apa. Ataupun baju-baju yang kita dah pakai dah banyak setahun dah, tukar model pula bagi kawan-kawan kita yang mutadarririn, kena banjir, orang-orang yang kesejukan di bumi Syria yang dalam khemah, hantar pakaian ni kepada mereka. Alhamdulillah, nikmat Allah Taala sangat besar kepada kita. Ini cerita innallaha yuhibbul jamal. Maka kita kena faham hadis ini betul-betul, sebab ada seorang tu dia suka tak nak tutup aurat, dia kata Allah Taala suka tengok yang kejahatan. Itu bukan soal macam ni, soalnya yang patuh syariah tu baru betul. Yang kedua, kebersihan batin. Kebersihan batin, kesucian dan kesucian batin pula ialah yang pertama, membersihkan jiwa daripada kesan-kesan dosa dan perbuatan maksiat. Bersih jiwa daripada kesan dosa dan perbuatan maksiat. Satu, dia itu dengan jalan bertaubat, dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ini bersih yang betul-betul taubat. Yang kedua, membersihkan hati daripada kekotoran syirik. Ini yang paling tinggi darjatnya, kotoran syirik. Yang kedua, hasad, dengki, perasaan dendam, tipu daya, takabur ataupun sombong, angkuh, riya, bermegah-megah dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang wajib kita kena hapuskan. Tuan-tuan boleh tengok untuk mendapat tip daripada sifat-sifat ini, boleh tengok dalam kuliah yang telah saya ajar, nama dia penawar bagi hati. Penawar bagi hati, boleh tengok dalam rakaman, boleh ambil dalam CD dan dalam YouTube boleh ambil. Ada 30 siri kuliah khas
tentang a'malul qulub, amalan hati. Cara membersihkannya ialah dengan berlaku ikhlas dan yakin, mencintai kebaikan, bersikap sabar, bersifat benar, merendah diri, dan segala amal usaha yang dikerjakan hendaklah ditujukan kerana Allah Azza wa Jalla. Selagi keadaan batin dibiarkan bersarang dengan kekotoran, sifat-sifat yang keji, maka kebersihan dan kesucian yang dituntut oleh syarak itu masih belum sempurna. Nah, jadi kita nak belajar taharah ini bukan setakat teori zahir saja. Yang besar sekali at-taharatul batinah, bersih yang batin itu yang utama, kerana dia mahattu anzarin nas, ya anzarillah, tempat tilik Allah Taala kepada seorang hamba di mana? Di batin. Jamal ini zahir, tapi Allah Ta'ala tengok sungguh di mana? Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah Ta'ala tak tengok pada gambar bentuk rupa, tapi yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah Ta'ala tengok kepada hati dan amalan kita. Maka bersihkanlah hati kita, sucikanlah amalan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Tengok tadi yang kita bincang tadi tentang innallaha jamilun tu, yuhibbul jamal, ada di nota kaki nombor 9 di belakang tu ada sebut. Daripada syarah Imam Muslim, ini ialah sepotong hadis yang panjang. Daripada hadis itu dapat difaham sebabnya Rasulullah menerangkan secara khusus tentang soal keindahan al-jamal yang dituntut oleh syarak tadi. Hadis tu ada kat situ, boleh baca balik. Kita berpindah pula kepada tajuk yang kedua dalam bab ini, iaitulah hukum air dan bahagian-bahagiannya. Hukum air dan bahagiannya, macam mana pula dia punya hukum. Firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami, yakni Allah, menurunkan daripada langit air yang bersih, yang suci. Tengok nota kaki dia lepas pada dua muka surat belakang tu. Ayat daripada surah Al-Furqan ayat 48. Surah Al-Furqan ayat 48. Dan firmannya lagi, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih, dan kenanlah nikmat Allah Ta'ala ketika ia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya, yakni dengan air itu. Ini daripada surah Al-Anfal ayat 11. Dua ayat ini menyebut kepada kita tentang kelebihan bersuci, kelebihan air yang nak jadi bahan kepada bersuci kita ni. Mari daripada air yang Allah Ta'ala turun daripada langit, Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi, ini semua dalam kategori air. Dalam hadis pula diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Artinya, rawahu Abu Daud wa ghairuhu, artinya sesungguhnya air itu suci, tidak lagi menyucikan. Air itu suci, lagi menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya selagi tidak berubah keadaan. Ini dari sudut asalnya air itu bersih, suci, sehingga dia berubah keadaan. Kandungan hadis ini, ini kita belajar dari sudut makna hadis. Kandungan hadis ini pada mulanya ialah untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat baginda mengenai air sebuah perigi di Madinah. Dia panggil Bi'ru Buda'ah, nama telaga. Orang tanya dia, yang biasanya pada musim hujan, ada di antara benda-benda yang najis dihanyutkan oleh air masuk ke dalamnya. Jadi air ini masuk, hanyut masuk dalam tu. Apa jadi? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa air itu suci, lagi menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya
adalah umum. Dan dijelaskan oleh hadis yang berikut, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas wa fi lafzin lam yanjus. Abdullah bin Umar cerita, tulis sikit hadis ini, dia ambil ringkas ya, dia ambil tempat dia naknya, cerita dia tu baru kita faham. Orang pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air yang duduk tengah padang pasir ni, bertakung kat situ. Mari jawab, hayawan mari makan. As-siba, binatang-binatang yang apa ni orang panggil ganas ni, macam harimau ke, singa ke, binatang buas. Bila dia mari minum air, binatang buas ni biasa dia makan benda-benda yang kotor. Tentulah mulut dia najis. Itu sebab mari soalan ni. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Apabila air itu berkeadaan sebanyak 2 qalah, tidaklah ia menerima kekotoran. Dalam lafaz yang lain, tidaklah ia menjadi najis. Maka dia tak jadi najis lagi lah. Hadis ni riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jelasnya, air yang sebanyak 2 qalah, bahasa kita kata 2 qalah, tak, 2 qalah, qullah bahasa Arab kata, itu atau yang lebih lagi adalah dikira menjadi air yang banyak. Ia tidak menjadi najis dengan kemasukan sesuatu benda yang najis ke dalamnya, selagi ia tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Jadi syarat air nak jadi najis apabila berubah 3 perkara. Warna ditukar lain dah, bau dia pun lain macam, ataupun rasa dia dah lain. Daripada air itu kita rasa macam satu benda yang pelik, maka ketika itu barulah air itu dikira najis. Baiklah, ramai juga orang nak tanya, ustaz, sekarang ni dekat Malaysia ni, sungai-sungai kita telah dikotori oleh tangan manusia, kan? Air jarang nak tengok air sungai jernih. Biasanya air berwarna teh susu belaka. Apakah air itu kotor? Nak jawabnya, kotor tak kotor? Jadi kita kena tahu, walaupun berubah warna dia, tapi apa yang bercampur dengan air itu, iaitulah daripada tanah. Biasanya tanah yang mari daripada bukit, yang ditebang pokok-pokok oleh pembalak-pembalak ni, kan, yang menyebabkan tanah turun, maka bercampur dengan air sungai, dia jadi air keruh, tak jadi air jernih. Maka itu tidak dinamakan najis, walaupun berubah warna dia. Naknya berubah warna dengan cara lain, dengan cara benda-benda masuk yang tidak, kerana tanah dengan air ni memang kaki duduk sekali dua tu. Hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab himpunan hadis masing-masing oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan dinilaikan sebagai hadis sahih oleh Imam Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Panjanglah Syekh kita ni bawa mari hujah-hujah ulama-ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Tengok nota kaki nombor 5. Dengan ini, maka anggapan setengah ulama yang berlainan pahamannya mencacatkan hadis ini sebagai hadis muttarib. Muttarib ni hadis yang tidak dapat. Hadis muttarib mana hadis yang tak stabil, sekali gini, itu dia panggil hadis muttarib. Dari sudut istilah dia, tidak dapat menjejaskan darjat sahihnya, dan hujah-hujah mereka telah ditolak oleh ulama hadis yang mu'tabar, seperti yang dibentangkan dalam kitab Aunul Ma'bud dan Tuhfatul Ahwazi. Aunul Ma'bud syarah Abu Daud, Tuhfatul Ahwazi syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Itu dari sudut hadis. Hadis sekarang ni kita terima, hadis qullataini diterima oleh ramai ulama hadis. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Kitab dia nama Kitab ni besar. Sepatutnya kita yang bermazhab Syafi'i ni baca kitab barulah kita tahu pandangan sebenar Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi kita tahu saja, saya mazhab Syafi'i, pernah baca kitab Imam Syafi'i? Tak baca. Nama dia pun bertukar. Satu masa nanti insya-Allah kita cuba baca kitab Al-Nak baca mana saya tak janji lagi lah. Pasal nak suruh masyarakat kenal. Ini pandangan Imam Syafi'i dari sudut hadisnya. Imam Syafi'i ini digelari oleh orang dengan nama Nasirus Sunnah. Apa gelaran dia? Nasirus Sunnah artinya pembela sunnah. Itu gelaran kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, gelaran dia Imam Ahli Sunnah.
Karena dia mempertahankan tentang Al-Quran itu bukan makhluk, sampai dia dipukul dalam penjara, sampai dia sakit. Itu sekali. Nak tengok cerita ulama-ulama besar ni, tengok dalam Beluk Abu Anas tu, tajuk dia Akhlaqul Kibar, akhlak orang yang berjiwa besar. Saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan baca Akhlaqul Kibar, terutama zaman sekarang ini, zaman akhlak yang telah runtuh ni, terhakis sifat-sifat akhlak yang baik. Cuba baca, mudah-mudahan kita dapat motivasi daripada semangat yang ditunjukkan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun dia dipukul begitu teruk, tapi dia kata aku samah tu, aku maaf kepada orang yang mukul aku. Subhanallah, pukul Imam Ahmad, nak salat sampai kena duduk, bukannya pukul sikit-sikit, tapi maaf orangnya. Subhanallah. Betul-betul baca dalam kitab. Kalau kita cerita di sini, habis pula masa kita nak belajar kan. Baik, air yang banyak ialah yang terkumpul, sekurang-kurangnya sebanyak 2 qullah. Air yang sebanyak itu atau lebih tidak menjadi najis dengan kemasukan suatu benda yang najis ke dalamnya, selagi ia tidak berubah baunya atau rasanya atau warna. Ini 3 syarat air itu nak jadi air najis, iaitulah bila berubah warna, rasa dan bau. Air yang sedikit pula ialah yang kurang daripada 2 qullah. Ia akan menjadi najis dengan kemasukan suatu benda yang najis ke dalamnya, sekalipun tidak berubah salah satu daripada sifat-sifatnya yang tersebut. Manakala air kurang 2 qullah, masuk sikit, tahi cicak jatuh, habis. Tahi cicak tak ada apa, ada bang, tak bau, tapi tak boleh mengikut fiqh Syafi'i sebab sudah kurang 2 qullah. Baik, banyak sangat dah kita duduk dengan 2 qullah ni. Berapa banyak 2 qullah ni? Satu lori Sabah tu, lori air Kelantan, banyak tu. Tengok ni, sukatan 2 qullah banyak mana? Marah pula orang Johor tak sebut. Qullah ialah sejenis tempat air yang digunakan di tanah Arab pada zaman itu. Ukuran dia, kalau sebut orang Arab zaman Nabi sebut qullah, orang tahu dia besar dia. Menurut Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um, bahawa air 2 qullah itu ialah kira-kira sebanyak 5 qirbah. 5 qirbah ni, qirbah ni besar mana pula? Qirbah ni iaitulah bekas yang dibuat daripada kulit kambing contoh. Ambil kambing, dia sembelih, dia keluar, ambil kulit dia, diikat balik kaki tu, masuk air dalam tu. Nak 5 sukatan besar yang biasanya digunakan di negeri Hijaz. Hijaz ni iaitulah Mekah, Madinah, Taif, Jeddah, itu dipanggil Hijaz. Kalau sebelah Riyadh tu dipanggil Najd. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan mengenai sukatan 2 qullah itu dengan cara yang lebih mudah dan dapat dipaham oleh siapa sahaja di mana ia berada dan dalam zaman mana ia hidup. Jadi pihak pengarang kitab musannif kitab kita ni ambil setakat Imam Nawawi saja. Menurut Imam An-Nawawi, nama dia apa dia? Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dia kata bahawa air 2 qullah itu ialah yang memenuhi satu tempat yang lebarnya 1 hasta suku. Ini 1 hasta bukan panjang sangat, 1 hasta tambah suku lagi, itu besar tu. Tongnya besar ni, yang lebarnya 1 hasta suku, demikian juga panjangnya dan dalamnya. 1 tong yang besar ni berapa puluh liter tu, sesalah masalah. Itu 1 qullah. 1 qullah banyak tu. Kemudian air 2 qullah itu sebanyak 1 hasta suku sana. Itu dipanggil 2 qullah itu 1 hasta suku. Baiklah, saya rasa kena tambah ni, tulis kat kertas tu. Menurut kitab, setengah kitab dia kata 2 qullah ialah 500 kati Baghdad. Kalau kita tanya orang Baghdad sekarang ni pun tak tahu apa. Dia kata temu ni dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, tulis kitab Fiqh Manhaji, disebut dengan nama kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Fiqh Manhaji ni termasyhur dengan nama kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Dia kata 2 qullah itu bersamaan dengan 192.857 kilo. 192.857 kilo ataupun 1/1/4 hasta padu. Ini bahasa dia. Jadi 192.857 kilo. Itu dalam kitab Fiqh Manhaji. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan kadar 2 qullah itu dari segi timbangannya
dari segi timbangannya tanda, iaitulah 1195.113 kilo. Dalam fikman haji 192, kurang 3 kilo sini kan, kurang sikit. Itu dia panggil takribi, agak-agak. Sebab kalau nak ukur hasta, kalau hasta saya orang yang tak berapa besar ni kecil lah, mari orang yang tinggi tu hasta dia panjang lagi. Lepas satu lah dia kata ini agak, takribi maknanya agakkan kita. Jadi dalam kitab fiqh Islami 195.113 kg. Dari sudut dia punya, dari segi sukatannya ada pendapat yang mengatakan 270 liter. 270 liter. Tengok dalam kitab fiqh manhaji ni, dia ada hurai tentang perkara ini. Itulah, dah tulis dah. Inilah dipanggil sukatan dua qullah yang kita duk belajar tadi. Baik. Satu, kita berpindah pula kepada tajuk lain. 1.2 dalam bab ini, benda-benda najis dan cara membersihkannya. Benda-benda najis dan cara membersihkannya. Cuma ada satu lagi perbincangan tentang pembahagian air. Dalam kitab fiqh Syafi'i kita belajar air itu ada berapa jenis? Ada air mutlak, lagi air mustakmal, lagi air mutanajjis, air najis, mutanajjis, air musyammas. Dah 4 ada. Mana air mutlak tu air yang bersih, yang suci sungguh-sungguh lah. Tapi nama air mutlak tak ada. Mana air mutlak tu air yang suci, yang bersih, itu mana air mutlak. Kemudian yang kedua dia panggil air mustakmal. Apa dia air mustakmal? Air yang telah digunakan untuk bersuci. Walaupun dia banyak, walaupun tak ada najis, tapi setelah digunakan air mustakmal, maka dia jadi tak boleh guna lagi untuk, dia panggil tahir ghair mutahhir. Bersih dia tu, tapi tak boleh nak buat bersuci lagi kerana telah digunakan. Jadi saya tak nak panjangkan cerita ini kerana masa kita mungkin tidak cukup. Cuma untuk perhatian untuk perhatian para jemaah, satu kertas yang saya tulis, tajuk dia jenis air, jenis dan hukum, khasnya dalam masalah air mustakmal ini. Air mustakmal ni saya bimbang kadang-kadang para jemaah kita jadi was-was. Bila masuk dalam tandas, air tak ada, dalam berdi kita bersih, tak ada masalah apa-apa. Tapi kita tak boleh ambil wudu sebab mungkin air ni sudah orang masuk tadi dah guna jadi mustakmal, jadi apa, akhir sekali kita jadi was-was dalam masalah kita ada keluasannya. Seorang ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i, ulama yang hebat dalam fiqh Syafi'i ini kata apa? Iaitulah Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Ghazali? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam awal bab, dalam bab air, Imam Ghazali kata apa? Wa kuntu awaddu an yakuna mazhabuhu ka mazhabi Malik. Saya amat berharap jika mazhab Syafi'i ini berpendapat seperti mazhab Imam Malik. Imam Malik iaitulah air tidak akan menjadi najis walaupun sedikit kecuali berubah. Mazhab Malik bagi dia tak ada air mustakmal. Kalau air itu suci boleh guna. Kalau tak ada nampak najis dalam tu boleh guna. Jadi panjang cerita Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya dah tulis dalam risalah ini. Imam Ghazali dalam masalah-masalah yang menimbulkan was-was cukup teliti dia dalam masalah. Cukup khasnya masalah air. Imam Ghazali kata, aku lebih suka mazhab Syafi'i ini seperti mazhab Imam Malik, iaitulah air itu sama ada dia najis atau dia bersih. Lorong tengah mustakmal bagi Imam Ghazali tidak ada. Tapi kita dalam fiqh Syafi'i kita ada. Tujuan saya sebut di sini supaya kita tahu bahawa ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun dalam isu ni berbincang perkara tersebut. Adapun air musyammas, air yang kena matahari, ini telah ditegaskan oleh para ulama, ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata akrahu min jihati tib, aku tak suka guna air
yang kena panas ini dari sudut perubatan, bukan dari sudut syarak, dari sudut perubatan, khasnya di negara-negara panas, macam negara di Arab, di Mekah, waktu panas dia sampai 45-50 darjah. Kalau air duduk dalam tin yang besi, mungkin dia akan jadi berminyak. Jadi dibimbangi air ini kalau guna tengah panas gini, dalam musyamah kena panas gini, mungkin akan menyebabkan penyakit kulit. Itu Syafi'i kata min jihati tib, dari sudut perubatan, bukan dari sudut syarak. Jadi kita kena, tapi ulama-ulama yang negara kita mengatakan bagi kita yang duduk dalam suhu yang sederhana di Malaysia ini tak timbul air musyammas, walhamdulillah. Kita pindah pula pada tajuk yang seterusnya, iaitulah benda-benda najis dan cara membersihkannya. Benda najis dan cara membersihkannya. Menurut keterangan Al-Quran, seperti yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu, setiap orang Islam hendaklah berkeadaan bersih, suci, yakni bersih suci tubuh badan, pakaian, tempat sembahyang dan lain-lain benda yang digunakannya daripada sesuatu yang najis. Bersih sungguh dah ni, jangan was-was. Saya terima 2-3 orang kali duduk hantar, rumah dia ni banyak tahi cicak lah ustaz, macam mana dia nak solat? Allahu Akbar. Kata pergi belajar fiqh lah awak. Duk sibuk dengan tahi cicak. Mana ada rumah tak ada cicak atas dunia ni? Rumah tak ada cicak ni. Duduk di hotel pun kadang-kadang mari juga cicak. Ada kawan saya tu orang Arab, mari ke sini, isteri dia sangat takut pada cicak. Dia kata bini aku ni kalau pergi negara tengok ular tak takut, tapi tengok cicak takut. Allahu Akbar. Nak kata macam mana? Dia ular dia boleh pegang, cicak tak boleh. Ada setengah orang takut dengan lipas. Allah, macam-macam. Ketakutan manusia ni berbeza-beza tak? Saya tak bimbang lah, tak takut cicak, takut lipas. Cuma yang saya dengar cerita, isteri tak boleh bangun suami ketika dia mengandung. Itu jadi masalah. Ada ke yang terlibat macam ni? Ada pengalaman? Dia kata tak boleh bangun di sini, kena tidur jauh-jauh. Baiklah. Dalam hadis-hadis yang berikut diterangkan dengan lebih jelas lagi tentang benda-benda yang najis itu. Hadis yang ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Hadis riwayat Muslim. Artinya bersih, sucinya bijana. Jumpa dia. Apa dia bijana tu? Apa bijana? Bekas. Bijana mana bekas? Karena itulah saya kata kitab Mustikah hadis ni dia panggil apa ni, separa moden. Nak kata tua sangat macam bahasa Musalli pun tak, moden sangat bahasa pun tidak sederhana. Bijana ni bahasa lama, bahasa kita turas. Bersih sucinya bijana, mana bekas seorang dari kalangan kamu apabila anjing menjilat, apa yang ada dalamnya ialah hendaklah bijana itu dibasuh 7 kali. Mana ada kata sama basuh? Tak ada dalam kitab mana-mana orang kena bekas yang kena jilat oleh anjing ni kena sama. Ada? Kita yang duduk reka sendiri dia punya istilah. 7 kali air basuh, kali yang pertama hendaklah dicampurkan dengan tanah. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama sekali najis dia panggil bahasa kitab fiqh Syafi'i najis mughallazah. Najis mughallazah iaitulah najis yang berat, iaitulah najis anjing. Anjing yang jilat bekas. Maka Nabi kita dalam hadis ini mengatakan kena basuh 7 kali. Sekali yang pertama, ada setengah hadis yang lain duduk di tempat lain. Yang pentingnya salah satu daripada basuhan itu biturab, kena campur dengan tanah. Banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai soal ini yang sama maksudnya tetapi berlainan lafaznya disebutkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain ulama dalam kitab-kitab himpunan hadis masing-masing. Imam Asy-Syafi'i yang terdahulu zamannya daripada Imam Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i ini awal, dia meninggal pada tahun 204. Bukhari dan Muslim juga menyebutkan sebahagian daripada hadis-hadis ini dalam kitabnya sebagai dalil tentang najisnya anjing. Ini jelaslah, mana hadis dalam Bukhari pun ada, hadis dalam Muslim, dalam Imam Syafi'i sebut jelas anjing. Bila anjing ini kena, maka kita kena basuh. Demikian juga babi, hukumnya najis dengan jalan qiyas. Tulis tanda betul. Hukum najis anjing ini dengan jalan mana?
jalan qiyas. Apa makna jalan qiyas? Bukan dalil, tidak ada dalil khas daripada nama-nama hadis yang menunjukkan bahawa babi ini sama seperti anjing. Dari sudut hukumnya, hukum tak boleh makan tu jelas, dalam Quran ada. Hukum ni kena basuh 7 kali ni dalam fiqh Syafi'i kata dengan jalan qiyas, kerana keadaannya lebih buruk lagi. Mana kita qiyas anjing babi kepada anjing, kerana dua-duanya disebut anjing babi ni buruk perangainya, tak boleh dimakan, disebut dalam Al-Quran, maka hukumnya diberi hukum anjing. Jadi kalau kita dengar ada ulama yang tak terima qiyas ini, dia kata anjing saja kena basuh 7 kali, babi tak perlu, maka inilah sebabnya. Sebab dia kata tak ada dalil yang menunjukkan sedemikian. Jadi tak apalah kita yang belajar fiqh Syafi'i ini ikut apa yang kita belajar. Tapi kalau kita dengar, terbaca pandangan orang lain, hujah dianya tidak ada dalil selain daripada qiyas, maka jelas pada kita anjing ini perlu. Baik, timbul soalan, kenapa kena basuh dengan tanah? Basuh dengan sabun tak jadi? Ini dia panggil mukjizat Nabi SAW, al-i'jazul ilmi, benda-benda yang pelik dalam hadis Nabi yang sahih. Para jemaah boleh tengok dalam kitab, dia panggil i'jazul ilmi, satu daripada satu badan antarabangsa yang ditubuh di bawah Rabitah Alam Islami di Mekah, Hayatul I'jaz, anggota badan yang mengumpul ayat Quran dan hadis-hadis yang terlibat dengan kajian sains. Maka kajian sains dalam masalah hadis anjing ini besar. Dia panggil anjing ini ada satu penyakit, dalam air liur dia itu ada satu kuman, dia panggil kuman ini tidak mati kecuali dengan tanah. Dengan sabun tak mati, tanah baru mati. Dia panggil Da'ul Kalab. Da'ul Kalab ni penyakit anjing gila. Mana kalau kena hak ni, kita akan jadi sakit, terkancing gigit, macam lagi lah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala letak kepada anjing. Anjing ni satu benda yang pelik, hebat bendanya, tapi jijik dari sudut hukumnya, tapi dia menjadi kawan kepada orang. Dan anjing ini simbol kepada binatang yang dia panggil wafak. Wafak ni tak kacau, ikut janji, tunai janji. Pasal itulah anjing ni bila nak berburu, kita hantar dia baca bismillah, bismillah, kejar dia pergi. Dia pergi tangkap dengan kita, dia bawa balik, boleh makan. Tak payah sembelih kalau tak sempat sembelih. Itu anjing. Kelebihan dia, cerita seorang penyair badui. Penyair badui ni orang kampung, tapi sastra dia duduk dalam lautan. Sahabat-sahabat penglima masuk dalam lautan, jumpa dengan pakcik ni. Dia kata, sedap awak punya syair, aku nak bawa kau ni pergi ke istana, pergi baca syair depan tuanku, depan raja, depan khalifah. Dia pergi naik pentas, tak tahu ada mikrofon masa tu, tak ada mikrofon lah. Dia kata, tunjuk raja ni, anta kal kalbi fil wafa'i wal karami. Raja terkanyak gini, dia kata, tuanku ni seperti anjing menunaikan janji dan sangat murah orangnya. Raja terkanyak, dia kata, tak ada kau bandingkan lain. Mana ada orang banding dengan anjing? Banding dengan anjing ni bandingannya cukup dahsyat. Tapi badui ni tak kenal, dia kena anjing dia tu baik, maka dia pergi puji raja baik. Raja nak marah, khalifah nak marah, dia kata, puji baku dengan anjing, subhanallah, macam tak ada hak lain. Jadi penasihat dia kata, tuanku sabar sekejap. Itulah dunia dia. Jadi lepas bagi saya seminggu, dia bawa kawan ni pergi duduk dalam bandar, pergi tengok mana-mana. Mana kalau zaman kita ni tak tengok ke LCC tinggi, tengok ni. Lepas seminggu dia mari pula, barulah puji dia betul kepada raja.